الذي هدانا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا يسير ولا تعسير وتمم بالخير ربي زدني علما آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Ustaz dah ready ke? Boleh insya-Allah. Ini seperti mana yang Ustaz bagi tajuk, kita tajuknya hari ini kaedah untung rugi dalam muamalat. Baik, insya-Allah. Silakan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Saya mulakan Kak Liza, kemudian Kak Syida dia, dan kemudian perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hari ini kita sambung lagi perbincangan kita dalam fiqh muamalat. Kita nak sambung pada rintitan lah daripada tajuk yang sebelum ini, berkenaan dengan kita dah masuk tajuk berkait dengan pemilikan hak dalam Islam. Kita dah bincang juga berkait dengan syarikat-syarikat. Kita dah bincang juga berkenaan dengan apa yang kita panggil sebagai istilah pelaburan dan sebagainya, berkait dengan tips-tips mengenali pelaburan halal dan sebagainya. Jadi hari ini insya-Allah kita sambung lagi berkenaan dengan keuntungan dan juga rugi. Ini fokusnya adalah kepada berkait dengan kita punya hadiran lah, bisnes, pelaburan dan sebagainya. Okey, saya dah letak nota tu dalam kita punya chat box tu, insya-Allah. Okey. Jadi hari ini kita saya share slide. Okey. So bila kita sebut tentang keuntungan dan rugi ni, satu benda yang biasalah dalam pelaburan, dalam jual beli dan sebagainya. Tapi hari ini yang kita nak fokus ialah kepada dari sudut hukum. Kan mungkin nanti kita akan bincang daripada sudut berapa maksimum keuntungan, kemudian boleh tak jamin modal dan keuntungan. Okey, dan yang selainnya lah yang berkaitan insya-Allah. Nanti kita pergi dulu secara mudah, secara ringkasnya. Kita nak tengok ialah apa itu untung dan rugi. Okey. Jadi untung ni dalam bahasa Arab disebut ar-ribh ataupun ribhu. Rabaha. Rabaha. Tu maksudnya adalah untung ataupun profit ataupun dividen, apa-apalah yang boleh dinamakan. Jadi ar-ribhu maksudnya adalah pertambahan ke atas modal setelah ditolak segala perbelanjaan dikeluarkan dalam proses memperolehi lebihan tersebut. Maksudnya dalam proses untuk mendapatkan keuntungan tersebut. Kan? Jadi kalau kita tengok kepada takrif ini disebut oleh Imam Ibn Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, disebut oleh Imam As-San'ani dalam kitabnya Badai' Sana'i, dan beberapa di kalangan ulama-ulama yang lain, yang mana insya-Allah nanti kita akan perincikanlah. Okey. Jadi bila sebut tentang modal, maka mestilah dengan modal tu orang nak dapatkan keuntungan, sama ada dia berniaga ke, sama ada dia apa kita kata melabur dan sebagainya. Maka pelaburan yang sebenar ataupun untung yang sebenar mestilah telah pun ditolak segala perbelanjaan. Kan dia boleh kita kata untung kasar ataupun untung kasar tu maksudnya kita tak apa nampak, tak apa jelas lagi lah. Dia kena untung bersih. Okay. So untung bersih tu adalah setelah ditolak semua kos elektrik, kos apa dan sebagainya. Kalau kita melabur tu kos yang terlibat tu kos platform lah, platform ataupun kos yang berkaitan dengan kalau kita pakai orang tengah kan, macam saham tu kita panggil apa, remiser kan, orang tengah, broker lah kan. Jadi semua kos-kos yang ada tu kita kena tolak, dan lepas tolak tu baru yang tu dipanggil sebagai keuntungan dalam Islam. Okey. Jadi nanti kita tengoklah apa kaedah keuntungan dalam Islam, apa yang garis panduan dia dan sebagainya. Okey, kemudian yang kedua, rugi. Al-khasar. Okey, khasin ra, khasar. Innal insana lafi khus. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Jadi al-khasr itu maksudnya rugi, ataupun dipanggil juga al-khatar. Al-khatar tu maksudnya risiko, rugi ya. Al-khatar.
Jadi ialah berkurangnya modal atau jualan kurang dari harga modal. Okey. Ia adalah berkurangnya modal, maksudnya ialah bila kita melabur, bila kita berniaga, tak dapat balik modal, tak dapat balik pulangan modal, maka yang itu panggil rugilah. Itu secara mudahnya. Ataupun kita kata balik modal kan, balik modal dapat semula modal lah. Dan ada juga jenis jualan ni kurang dari harga modal. Okey. Kalau jenis jualan kurang daripada harga modal, ia adalah satu benda yang biasa. Satu benda yang bukanlah kita kata contoh kita beli satu barang, katalah contoh salah saiz kan, beli kasut ke apa, salah saiz tak betul. Tak tahu macam mana boleh salah saiz kan. Biasanya beli online lah. Kan? Tapi kalau kita pergi test tu tak mungkin lah boleh salah sebab kita dah cuba dah pakai kan. Jadi kita beli secara online ke apa, salah saiz. Jadi bila salah saiz tu kita kadang-kadang ada dia punya syarat-syarat dia, tak boleh tukar lah apalah dan sebagainya. Jadi bila kita sebut tentang salah saiz tu kita pun jual. Kita jual dengan harga bukan harga modal. Beli katalah kasut apa, sneakers ke, apa lagi kasut-kasut memang mahal kan, Asics ke, brand-brand yang orang buat pergi jogging ke apa kan. Okey. Biasanya yang tersilap kasut tu lah kan. Sebab bila jogging baru rasa kan. Jadi tersilap tu kita beli 400, beli 300, kita nak jual 280. Tolak RM20 contohnya kan. Ataupun tolak apa. Yang itu bukanlah maksudnya kita rugi, tapi bukanlah bermaksud kita berniaga. Cuma kita paling kurang dapatlah sikit harga modal ataupun kurang sikit daripada harga modal daripada langsung tak boleh pakai. Okay. So yang itu dia ada perbincangan, ada jual beli tauliah, ada jual beli murabahah dan sebagainya. Maksudnya dalam fiqh juga kalau jual beli itu dapat untung, maka biasanya dipanggil murabahah. Kan dia ada margin keuntungan. Kalau mana dia tu sama je tauliah. Kalau mana dia kurang lagi wadhi'ah. Kan itu antara jual beli yang ada dari sudut harga yang kita akan perolehi. Jadi maksudnya rugi ni ialah biasa yang kita faham, itulah kerugian yang mana ia merupakan salah satu daripada adat rasam orang berniaga ataupun orang berlabur berjual beli. Okey. Kemudian kita tengok dalil berkaitan. Allah sebut tentang clear cut Allah sebut tentang ribah ataupun Allah sebut tentang keuntungan. Yang mana Allah sebut dalam surah Baqarah, ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin. Allah menyatakan bahawa cerita tentang orang-orang munafik. Mereka itu ialah orang-orang yang membeli kesesatan dan meninggalkan petunjuk. Mereka tiadalah beruntung perniagaan mereka dan tidak pula beroleh petunjuk hidayah. Kan Allah nak cerita tentang perumpamaan supaya kita jelas, kita faham yang mana jual beli ni memang satu benda yang biasa kita lakukan. Maka kita beli dapat barang, kita beli dapat untung dan sebagainya lah. Okay, ataupun penjual dapat untung. Jadi kat sini Allah umpamakan ulaikal ladzi, mereka yang mana ishtarau dhalalah, mereka yang membeli kesesatan. Kan? Pelik tu, beli sesat. Bil huda, dan menjual petunjuk. Kan? Beli sesat, jual petunjuk. Kan? Orang beli petunjuk, jual kesesatan. Kan? Maksudnya let go lah sesat tu kan. Kita ambil petunjuk. Orang munafik dia terbalik. Dia beli sesat, dia jual petunjuk. Kenapa orang guna perkataan jual beli kat sini? Supaya kita faham dalam realiti kita, kalau mereka mencari kesesatan, macam tak berapa jelas. Cari kesesatan, mereka let go petunjuk ataupun tak nak kepada petunjuk. Jadi tak berapa nak clear. Jadi Allah buat perumpamaan jual beli. Kan? Beli, contohnya beli barang yang tak elok. Kan? Jual barang yang elok. Kan? Jadi maksudnya di situ menarik perhatian kita supaya kita fokus. Dan kemudian Allah kata dengan sebab jual beli mereka tu, maksudnya kalau untung, beli petunjuk, jual ataupun let go kesesatan. Tapi dekat sini, Allah kata orang munafik ialah beli kesesatan, jual petunjuk, maka Allah kata apa? Fama rabihat. Mereka tidak akan beruntung. Mereka tidak akan ada untung. Maksudnya jual beli dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni yang paling beruntung adalah kita membeli hidayah lah, kita mencari hidayah, petunjuk dan sebagainya, dan kita menjauhi kesesatan dan perkara-perkara yang berkaitan. Kemudian Allah kata wa makanu muhtadin, okey, dan mereka tidak akan beroleh petunjuk hidayah. Maka Allah guna perkataan rabihat. Rabihat ni ta ni bahasa Arab lah. Cuma kita nak bagi tahunya asalnya rabaha. Maksudnya asal pada kata rabaha dia boleh jadi rabihat, boleh jadi murabahah dan berapa lagi perkataan lain dalam bahasa Arab. Tapi ini adalah untung.
Maksudnya daripada ayat ni Allah nak bagi tahu kepada kita di sana ada konsep jual beli untung dan rugi. Okey, ada jual beli untung dan rugi. Kalau ikut spesifik ayat ni untungnya dapat petunjuk, ruginya dapat kesesatan. Okey. Kalau ikut dalam kita punya jual beli yang biasa, maka beli dapat untung, dapat keuntungan lah, kalau ataupun jual dapat keuntungan. Kalau kita rugi tak laku ke, kena apa-apa ke dan sebagainya kan, isu-isu yang ada lah, maka yang itu tak mendapat kerugian. Maksudnya rugi tu dunia lah, dia bukan akhirat. Okey, ini dalam konsep jual beli. Okey, kemudian Allah sebut sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Innal insana lafi khusr. Ni pada konsep kerugian pula lah. Tapi menarik Allah tak sebut innan nas, Allah sebut innal insan. Kenapa tu? Kan? Okey, innan nas dengan innal insan. Apa beza innan nas dengan innal insan? Kalau Allah guna perkataan nas, semua manusia rugi dia sama. Contohnya semua manusia rugi dia adalah masa. Okey, semua manusia ruginya adalah masa. Semua manusia ruginya adalah buah masa. Contohnya kan. Jadi itu kalau Allah guna perkataan an-nas. Tapi Allah guna perkataan insan. Maka Allah guna perkataan insan ni, dia merujukkan semua manusia akan rugi, tapi kerugian mereka berbeza-beza. Orang ni rugi masa, orang ni rugi apa kita kata, rugi benda lain. Orang ni rugi kerana buat dosa, orang ni rugi kerana buat maksiat, orang ni rugi kerana tak tegur orang-orang yang buat dosa, buat jahat, orang ni rugi kerana tak bersabar. Jadi di situ menunjukkan bahawa semua manusia akan rugi tapi berbeza-beza kerugian dia. Okey, tu beza dia lah. Kalau an-nas semua manusia rugi sama. Benda yang dia rugi pun sama semua. Kan? Tapi innal insan dia rugi tapi berbeza-beza daripada sudut kerugian itu berdasarkan apa yang dia faham, apa yang dia tak faham. Kan? Termasuklah rugi dalam perniagaan. Kan, rugi dalam pelaburan. Mungkin tak study, mungkin tak tengok market, tak tengok volume kawasan tu macam mana, kan, tak tengok apa fokus utama, boleh jadi rugi. Dengan sebab itu Allah sebut tentang rugi daripada perkataan bahasa Arab. Kan, ada orang letak nama anak dia Khusran. Bunyi Arab lah. Khusran tu 2 kali rugi. Rugi yang bertimpa-timpa. Kan? Muhammad Khusran, yang terpuji rugi bertimpa-timpa. Jadi kesianlah nama anak bunyi Arab tapi Khusran. Kan? Jadi rugi. Kan? Okay, jadi di situ dia punya konsep yang ada dalil-dalil daripada jual beli yang ada dalam Islam ataupun dalam ayat-ayat Quran secara umumnya. Okey, so dalam Islam keuntungan berhak diperolehi berdasarkan wujudnya risiko yang ditanggung oleh pihak yang berakad tersebut. Ini berdasarkan kaedah fiqh. Okey, al-ghurmu bil ghunmi. Okey, maksudnya perolehan keuntungan adalah dengan menghadapi risiko. Kan? Jadi kalau kita tengok dekat sini ada berapa jenis, biasanya lah berniaga pun ada risiko. Kan, melabur pun ada risiko, maka risiko yang ditanggung tu berhak untuk dia mendapatkan keuntungan. Kalau tak ada risiko, dia tak ada hak untuk mendapatkan keuntungan. Kan, melainkan dia dapat wasiat, dapat harta pusaka, itu memang tak ada risiko. Tak payah pergi kerja, tak payah apa, tiba-tiba boleh dapat macam tu. Kan, ataupun dapat hadiah, kan, tak payah keluar duit ke apa, tiba-tiba dapat hadiah, ataupun orang belanja makan ke apa dan sebagainya kan. Dia tak payah kerja, tak payah apa. Jadi di situ asalnya kes tu terpencil lah. Sebab kes tu memang tak memerlukan kepada risiko. Kan? Tetapi yang kita nak dapat keuntungan, profit, dividen, dia memerlukan kepada risiko yang akan ditanggung. Kan? Risiko yang akan ditanggung. Maka sebab tu kaedah fiqh ini, dia berdasarkan hadis yang dekat bawah tu, hadis riwayat Ibnu Majah, hadis yang hasan. Itulah kata Nabi SAW, an Aisyah radhiyallahu anha, anna rajul ishtara abdan fastaghilhu, thumma wajada bihi aiba, farudduhu. Faqala ya Rasulullah, innahu qad istaghal ghulami. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kharaj bid-dhaman. Okey, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mana ada seorang lelaki kan, dia pergi beli seorang hamba untuk dia manfaatkanlah. Thumma wajada bihi aiban. Kemudian dia mendapati hamba itu tak boleh buat kerja. Tak boleh buat kerja. Jadi dia maksudnya hamba tu sebagai modal dia lah untuk pergi kebun, untuk apa, untuk menjalankan aktiviti yang berkait dengan dia punya keuntungan. Sebab nanti ialah kena upah bekerja lah kan, nak bagi keluarkan dia punya hasil-hasil tu. Okey. Kemudian ada aib ataupun ada masalah ataupun ada isu lah yang berlaku kepada hamba tu. Farudduhu. Kemudian ia pun dikembalikan.
Okay, dikembalikan kepada orang yang menjualkan kepada dia tadilah. Maka kes itu diketahui oleh Rasulullah SAW, maka dia pun berkata pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku mendapati hamba ni dia ada masalah, maksud dia tak boleh bekerja. Budak aku ni, hamba aku tak boleh bekerja." Maka kata Nabi SAW, "Al-kharaju bid-dhaman." Okay, so maksudnya bagi mendapatkan keuntungan hasil pelaburan ataupun jual beli, mesti dengan menghadapi risiko. Dan jaminan barang yang dijual adalah selamat, bermakna tiada untung tetap dijanjikan. Okay, so secara ringkasnya ini dia punya inilah syarah kepada hadis lah. Tapi secara umumnya maksudnya keuntungan berkadaran dengan risiko. Okay, keuntungan yang akan dapat. Contoh, kalau dia melabur saham, saham tu boleh jadi keuntungan dia besar, boleh jadi rugi dia pun besar. Risiko dia besar, boleh jadi untung, risiko dia pun besar, boleh jadi rugi, kan? Jadi di situ yang mana melayakkan hak dia untuk mendapatkan keuntungan, kan? Jadi sebab tu tak boleh biasa komisen ni kan, orang atas tu dia punya manager, dia punya leader apa semua tu, kira lah ni komisen jual penampil air ke, komisen apa ke, ejen takaful ke apa dan sebagainya. Maka untuk melayakkan dia dapat komisen, dia kena ada kerja, kan? Dia kena ada kerja, dia tak boleh duduk diam je macam multi level marketing MLM yang ada dekat luar sana, kan? Bila dia punya orang bawahan downline dia buat kerja, jual apa semua, tiba-tiba dia dapat komisen, kan? Apa yang melayakkan dia dapat komisen? Jadi kat sini lah maksud dia tak ada risiko. Maksudnya dia tak ada kena mengajar, dia tak ada usaha kena ajar ke, kena ajar macam mana strategi berjumpa pelanggan ke, kena ajar macam mana strategi untuk iklankan barang-barang produk dalam Facebook ke apa ke dan sebagainya. Jadi semua itu melayakkan dia dapat komisen, kan? Tapi kalau dia tak buat apa-apa, just dia introducer je. Maksud introducer ni, dia cuma bawa orang tu masuk je, lepas tu orang tu buat sale apa semua, melayakkan dia dapat komisen. Yang itu pun nak kena jelas juga tu. Walaupun dia yang bawa orang tu masuk, dia yang perkenalkan orang tu ke dalam syarikat dia, tetapi bagaimana nak melayakkan dia untuk mendapatkan dia punya komisen berdasarkan jual beli orang bawahan. Itu semua nak kena perhatikanlah. Jadi tak ada benda dalam dunia ni kalau nak dapatkan keuntungan, melainkan ia mesti menghadapi risiko. Okay, mesti menghadapi risiko, terutama dalam bab jual beli perniagaan apa semua ni lah, kan? Risiko kalau jual nasi lemak mungkin basi, contohnya kan, tiba-tiba dia tengok basi kan, telur tak masak, kan? Contohnya nak cepat-cepat, kan? Kemudian juga boleh jadi risiko orang tak beli, boleh jadi sambal terlalu pedas, macam-macam risiko lah kan. Itu yang simple je tu, belum tengok lagi yang lebih besar macam pelaburan, tempat, masa, keadaan, banjir, tu semua ada kaitan dengan risiko. Okey, kemudian ni penting untuk mendapatkan keuntungan ni, dia ada perkaitan penting supaya keuntungan itu harus ataupun boleh diperolehi. Okey, jadi kalau kita tengok dekat sini, antara benda yang sangat penting, dia adalah perkara yang kita lihat, kita pastikan berkenaan dengan yang kita janjikan. Okey. So maksudnya perkara yang terkait dengan keuntungan, pertama sekali mesti ada kerja. Dia panggil al-kasbu. Apa tu ayat Quran, surah Al-Baqarah, surah Yasin tu pada ayat yang ke-65. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yaksibun tu kasab, apa yang kamu kerjakan. Jadi al-kasbu ni pekerjaan. Al-amal ni dia lebih fokus kepada amal ibadat. Sebab tu kita tak guna al-amal. Al-amal tu kerja juga. Tapi al-kasbu dia lebih umum. Dia lebih berkait dengan pekerjaan-pekerjaan yang boleh ialah mendapatkan rezeki dan sebagainya, dia panggil al-kasbu. Kalau al-amal ataupun ummal, tu pekerja-pekerja, bukan bekerja lah, itu lebih sesuai untuk dia guna pakai benda-benda yang berkait dengan ibadah, amal ibadah lah, amal soleh. Kan dia tak panggil al-kasbu soleh, tapi dia panggil al-amalus soleh. Kan sebab al-kasbu semua pekerjaan, semua benda yang dia lakukan. Okey, so pertama dia kena kerja lah, kan? Melainkan macam saya sebut tadi, dia dapat hibah, dapat hadiah, dapat apa, tapi jarang-jarang lah kalau nak dapat harta pusaka kena tunggu meninggal dunia. Dia bukan boleh bagi awal. Dia tak boleh bagi awal. Kalau wasiat pun lepas meninggal dunia. Kalau hibah boleh bagi awal, tapi siapa yang nak bagi hibah? Nak bagi 20,000, siapa nak bagi? Nak kena kerja lah. Okay, kena kerja. Apa pun usaha-usaha yang dia boleh buat, yang dia boleh kerja,
yang dia boleh lakukan, maka itu perkara pertama untuk mendapatkan keuntungan. Kan, kena buat nasi lemak, kena bangun pagi pukul 4, kan, kena pergi kerja pukul 6 pagi, kan, kena jam, itu semualah kan. Jadi semua itu pertama sekali mesti ada kerja buat. Itu yang pertama. Yang kedua, al-khatar, risiko. Okay. So kena ada risiko lah untuk dapatkan keuntungan macam kita sebut tadi, dia kena ada risiko. Kan? Cuma risiko ni, dia pertama kalau, ni contoh sebab tu kita sebut takaful kan. Takaful tu, dia tak ada, dia ada risiko lah. Cumanya kita akan dapat bila kita terkena risiko tu. Kan? Contohnya kita kata aksiden ke ataupun kena banjir ke contohnya, semua kena ada risiko dulu baru kita layak untuk dapat pampasan tu. Kan? Itu pun nak kena tengok juga kalau kereta ke ataupun motor ke yang 10 tahun ke bawah, dia tolak 40%. Dipanggil betterment. Kan? Tolak 40%. Kita cover katalah contoh 100,000, maksudnya kita dapat cover 60,000 lah. Tak payahlah bergaduh dengan syarikat takaful. Sebabnya dalam polisi dia sebut macam tu. Dalam polisi dah sebut macam tu. Kan? Sebab tu timbul lah nanti, sebab tu ada orang dia suka tukar kereta 5 tahun sekali. Sebab bila berlaku aksiden ke apa, dia masih lagi dapat rate standard cover yang bagus. Kalau 5 tahun tu dalam 15% je lah dia punya susut nilai. Maksudnya kalau dia cover tu, takaful cover 100,000, tolak 15%. Stay okey lagi lah. Tapi kalau dah 10 tahun umur kereta tu, kan, takaful cover. Tapi kalau cover tu katalah contoh berapa, 50,000, tolak 40%. Kan, tinggal berapa je, tinggallah 30,000 ataupun 28,000 contohnya. Jadi itu risiko-risiko lah yang bakal ditanggung, dan kena baca polisi lah. Kadang-kadang orang marah syarikat takaful kan. Padahal dia tak baca polisi tu. Kalau kenderaan tu berapa tahun dan sebagainya. Okay. Jadi di sini dia punya konsep al-khatar. Al-khatar itulah risiko yang bakal ditanggung. Kalau melabur, kalau buat syarikat, berkongsi syarikat, keuntungan, melabur dalam syarikat, maka semua tu melayakkan ada risiko untuk mendapatkan keuntungan. Okey. Kemudian yang seterusnya iaitu dipanggil iwad. Saya pergi ke belah sini dulu. Iwad maksudnya imbalan ataupun pulangan. Kan? Maksudnya berdasarkan dia punya kerja dan risiko yang dia ada, maka melayakkan dia dapat iwad, imbalan ataupun pulangan. Imbalan ni biasa sebut yang positif lah, maksudnya untung lah. Kan? Boleh jadi juga pulangan dia tak untung. Kan? Dia meniaga syarikat komputer contohnya kan. Dia meniaga syarikat apa hari ni yang semakin ni designer kan. Dia buka syarikat design. Orang dah tak pakai dah design luar sekarang ni, orang pakai AI je contohnya kan. Nak buat apa-apa design pakai AI je kan. Nak bercakap pun nak tiru ni VO. VO, orang buat VO tak boleh cari makan dah sekarang ni. Voice over. Yang itulah keenakan Yusof Tayo. Yang tu kan. Itu VO lah tu kan. So buat VO tu maksudnya suara latar apa benda semua tu tak ada lah. Kan? Sebab AI dah boleh tiru sebiji suara tu. Just masukkan je apa benda yang kita nak cakap, nanti dia akan ajuk perkataan tu, dan kemudian kita orang buat VO dah tak boleh cari makan kan. Jadi samalah iklan-iklan kan dekat TV, iklan yang kadang-kadang tu iklan tu dia tak pamerkan muka orang bercakap tu, dia cuma suara je. Cuma suara yang keluar tu. Jadi yang tu tak boleh lah. Sebab apa? Kita dah ada risiko dengan meledaknya AI apa semua dan sebagainya kan. Jadi itu yang kita kena hadapi. Jadi macam mana nak kena buat kan, macam mana nak kena tu, nak tak nak belajar AI, kita pula yang jadi kan, yang jadi untuk buat pula itu walaupun tak guna dah suara kita kan. Itu konsep lah kan. Sekarang semua boleh nak terjemah Quran, boleh kan, siapkan je dia punya tulisan apa, nanti dia akan baca kan. Hebat hari ni kan, banyaklah orang tak boleh cari makan bila ada AI ni kan. Ada design dia dulu, design besar tu kan, buat design KFC kan, design ayam apa semua kan, senang tu nak buat tu kan, nak tangkap gambar, nak design kan, nak cantik kan, nak letak dia punya wording kan, ataupun nak design benda-benda lain lah. Jadi di situ ada pulangan, ada keuntungan, ada kerugian yang mana akan berlaku daripada sudut pulangan dia. Okey, so yang keempat, dhaman. Ni pun penting. Dhaman ni maksudnya jaminan ataupun tanggungan. Contohnya kita berniaga ke apa, kalau barang tu tak sampai, siapa yang tanggung? Contohnya kan, kalau barang tu rosak, siapa yang tanggung? Kan? Jadi sebab tu dalam Islam membenarkan adanya dhaman ni, jaminan lah. Kan, maksudnya kalau tak function
ataupun contoh ada warranty 2 tahun, kan, beli blender ke, beli apa ke dan sebagainya lah. Kan, jadi semua benda tu ada dia punya fungsi dan ada kadang-kadang tu dia tak okey, rosak. Maka perlu dijamin. Dijamin apa? Dijamin ketika mana kalau berlaku apa-apa. Kan, contoh telefon ke apa ke dan sebagainya, mesti ada warranty lah. Kan, kereta pun ada warranty, semualah ada warranty yang ada dalam tempoh-tempoh tertentu, kan. Second hand pun ada warranty sekarang ni. Warranty dia tak lama lah, sebulan je. Beli kereta second hand, warranty sebulan. Dalam sebulan tu, pergi Kedah, pergi Perlis, masuk Thailand, tengok okey ke tak okey. Kalau ada problem, baru kan. Kalau setakat start hidup enjin je, belum tentu lagi, belum tahu lagi okey ke tak dalam tempoh sebulan tu. Jadi itu konsep dia. Okay? So maksudnya nanti siapa yang akan tanggung kerugian dan risiko tu? Penjual lah. Dia kena tukar enjin ke, dia kena bagi barang baru ke, dia kena baiki ke, itu semua kos dia. Sebab masih dalam tempoh warranty. Okay? Jadi semua itu melayakkan 4 perkara ni, melayakkan seorang itu untuk dapat keuntungan secara Islam, secara syariah dan juga daripada sudut perundangan. Tak bolehlah scam, menipu, tak ada apa pun, guna telefon je. Kan, guna apa ke? Tiba-tiba dapat keuntungan tipuan. Tak boleh lah sebab tak melalui 4 perkara ni. Dia mesti melalui 4 perkara ni untuk mendapatkan sesuatu keuntungan di dalam Islam. Okey. So, yang tadi keuntungan semata-mata. Yang ini kita nak tengok adalah keuntungan daripada sudut yang kita panggil sebagai isu yang jelas berkenaan dengan apa cara kaedah keuntungan dalam Islam yang mesti ada. Yang tadi tu secara umum tu, yang melayakkannya. Jadi dia berkait juga yang tadi pun dalam Islam, tapi yang ni secara khusus. Yang pertama sekali, perniagaan atau pelaburan halal. Perniagaan ataupun pelaburan halal. Pertama, haram li zati. Kan? Haram li zati maksudnya diri sendiri ataupun jenis bentuk pelaburan itu sendiri haram. Kemudian haram li ghairi. Kan, haram dengan sebab faktor lain. Asalnya dia halal tapi sebab menipu haram lah. Sebab muslihat jadi haram lah. Itu dipanggil haram li ghairi. Haram li zati, dia sendiri haram. Sebab khinzir Arab tu dia sendiri haram dah. Kan? Jadi dalam nak bawa mudah contohnya macam jual beli lah. Jual beli tu halal. Tetapi dia jadi haram, tak boleh jual beli ketika azan Jumaat bagi lelaki yang wajib hadir solat Jumaat. Maka dia tak boleh jual beli waktu khatib naik khutbah tu. Nak transfer duit ke, nak bayar BAP ke waktu tu, kan, khatib tengah ittaqullah usikum, dia pun transfer TMB bayar bil, kan. Contohnya tak boleh sebab itu dah termasuk daripada dighairi, dengan sebab faktor lain, faktor kena dengan khutbah. Pada asal jual beli transfer okey je, kan. Okey, itu dia punya konsep. Jadi perniagaan dan pelaburan ni kalau ikut Suruhanjaya Security Malaysia, secara ringkasnya dia kena melalui 4 perkara yang akan disemak. 4 perkara yang akan disemak supaya memastikan perniagaan atau contohnya pelaburan lah, syarikat-syarikat tertentu yang mana ia itu diiktiraf sebagai halal. Diiktiraf sebagai perkara yang diharuskan ataupun yang dibenarkan. Okey, jadi contohnya gini. Pertama, aktiviti teras syarikat. Main business, core business syarikat. Contohnya syarikat ni dia buat design ke, syarikat ni dia buat produk ke apa ke. Okay. Yang tu nak kena check dulu halal ataupun tak. Itu syarikat induk lah dipanggil. Syarikat utama dia buat aktiviti apa, dia buat bisnes apa. Kan, bisnes printing ke, kan, bisnes buka kek ke, macam kita bincang sebelum ni kan. Okay. Jadi semua itu termasuk daripada benda yang kita kena tengok. Okay. Itu aktiviti trust utama. Yang kedua, aktiviti yang melibatkan sampingan. Biasanya anak syarikat. Okay, biasanya anak syarikat. Syarikat utama, katalah contoh syarikat utama buat apa, jual ataupun bisnes printing. Okay, dia ada anak syarikat dia. Contohnya dia grup syarikat besar. So bawah tu ada anak-anak syarikat dia. Jadi anak syarikat tu pun kena semak juga. Anak syarikat ni buat apa? Buat aktiviti apa? Kan, kalau contohnya melibatkan insurans ke, tak boleh lah. Kan, tak nampaklah benda tu boleh jadi perniagaan yang halal. Kan, sebab dia punya anak syarikat tu buat benda yang tak halal. Kan, okey. Kemudian yang ketiga, dia akan tengok pula nisbah keuangan. Maksudnya syarikat ni ada tak buat pinjaman daripada Along ke, pinjaman daripada konvensional ke, pinjaman daripada pihak-pihak yang tak sepatutnya dan sebagainya. Maka yang tu kena semak. Kena tengok.
Okey, dia maksudnya keuangan syarikat. Dia nak tengok tu bila? Selepas tolak teks. Ataupun sebelum tolak teks lagi. Kan, sebelum tolak cukai lagi. So nak tengok hasil pendapatan apa semua tu daripada mana. Okey. Yang keempat, persepsi masyarakat. Hari ni kan kalau kita tengok kejap-kejap viral pelaburan penipuan kan. Tapi kalau kat bank negara dekat apa mungkin belum termasuk lagi senarai yang watchlist ataupun dalam pemerhatian dan sebagainya. Belum lagi ada. Tetapi masyarakat dah bercakap-cakap dah. Oh dia ni saya pernah kena tipu lah apa semua kan. Yang itu akan diambil kira. Pelaburan-pelaburan yang ada seperti itu akan diambil kira supaya dia jelas dan dia tak termasuk daripada benda-benda yang kita sebutkan tadi lah. Konsep asas kepada 4 bahagian tadi. So saya ulang balik. Pertama, aktiviti trust syarikat, bisnes dia apa? Yang utama. Yang kedua, anak-anak syarikat dia, kalau ada, dia buat bisnes apa? Dan yang ketiga, kena tengok nisbah keuangan syarikat tu dapat daripada mana, pinjaman ke apa dan sebagainya, pembiayaan lah kalau dalam Islam, financing. Yang keempat, persepsi masyarakat. Kan orang kata, macam pelik je pelaburan ni, ramai orang berkata-kata kan. Ramai orang viral kan, macam tak mahu betul ke apa. Yang itu juga kena berhati-hati. Okey. Kemudian yang kedua, ada unsur gharar. Ini pun kita dah bincang dulu kan. Okey. Maksudnya ketidakjelasan, ketidaktentuan untuk dapatkan keuntungan. Contohnya apa? Dia letakkan harga ni kira macam mana kan. Sekali masak berapa, 1 gram berapa kan. Contoh kedai-kedai makan lah. Ada lagi kan, timbul lagi isu-isu bergaduh dengan owner kedai apa semua ni. Sebab ialah tak tahu betul-betul harga yang telah ditetapkan. Udang ni siap masak berapa, ketam ni siap masak berapa kan. Dinosaur, dia tak ada dinosaur lah kan. Benda-benda ni lah kan, contohnya yang dimakan tu berapa. Jadi semua benda tu mesti kita kena tahu lah berapa yang kita kena bayar. Oh ni kalau masak gulai lemak, harga dia lain. Kalau masak ni harga dia lain. Jadi berapa ni? Ni kira-kira ni 500 gram, lebih kurang dalam RM80. Contoh. Clear lah. So tak adalah orang tu dapat keuntungan, penjual apa yang consumer, pengguna pun rasa macam tak puas hati. Kemudian dia pun tak bagi tahu jelas harga apa semua dan sebagainya. Maka yang itu memerlukan kepada penjelasan. Kan. Tetapi ada jenis orang ni memang diajar teknik marketing supaya tak menyatakan harga. Supaya tak menyatakan harga. Maksudnya kan kalau kita tengok jual-jual beli dekat Facebook, dekat marketplace apa semua tu, dia tak bagi tahu harga. Dia cakap nak PM. Nak PM. Nak PM, lepas tu baru bagi tahu harga kan. Jadi di situ bukanlah maksud itu ada unsur-unsur orang, tapi sepatutnya bagi tahu je lah, bagi mudah kan. Tetapi nak guna style yang seperti itu terpulanglah, tapi akhirnya yang dia dengan pembeli. Dia kena tahu pembeli beli apa, dia dapat apa dan sebagainya dan seterusnya. Kan mesti jelaslah dan difahami. Begitu juga penetapan harga sekian-sekian ni, kalau sekian-sekian berapa. Contoh lain apa? Kalau buat installment, tu pun penting. Kan kena tahu berapa harga bulanan dia berapa. Jangan agak-agak je. Tengoklah 3 bulan ke 6 bulan ke kan. Kalau ada duit bayar lebih, kalau tak ada saya bayar ikut rate biasalah. Tak boleh. Kena jelas betul. Melainkan nak buat early settlement lah. Memang nak buat apa pembayaran awal, nak pelupusan awal lah. Itu tak apalah. Tapi tetap kena jelas daripada sudut harga ataupun bisnes-bisnes yang dibuat tu supaya tidak ada unsur-unsur yang tidak jelas. Okey. Kemudian tiada unsur ghaban. Ghaban ni maksudnya penipuan dalam harga. Penipuan dalam harga ni macam mana? Ghaban ni mungkin kita jarang bincang. Kalau ihtikar bawah tu pun dengan gharar tu mungkin kita pernah sebut. Tapi ghaban ni dia bukan meraban. Ghaban ni maksudnya ialah dia penipuan, nak bagi mudahnya, penipuan dalam harga ataupun mungkin modal. Sebab tu dalam jual beli dia ada musawamah ataupun amanah. Musawamah ni kita jual satu benda, kita tak bagi tahu harga modal dia berapa. Kita beli, katalah contoh beli telefon ke apa, kita beli 800 tapi kita jual 1200, masuk untung 400 lah. Kita pun tak bagi tahu kat dia modal kita beli berapa, untung beli berapa, kita tak bagi tahu. Kan? Jadi adakah itu salah? Tak salah. Itu tak ada masalah. Sebab memang dia panggil musawamah, jual beli yang biasa orang buat. Takkan nak letak kat situ harga untung berapa, harga profit berapa, ambil apa harga modal berapa. Kan? Setiap kali macam tu payahlah, masalah lah. Tetapi kalau kita nak buat
maksud nak bagi tahu modal berapa, untung berapa, tak ada masalah. Tapi dipanggil sebagai amanah. Apa maksud amanah ni? Jual beli amanah ni maksudnya ialah dia mesti menyatakan secara jujur berapa betul-betul modal yang dia ambil, modal yang dia keluarkan, dan berapa betul-betul keuntungan yang dia ambil. Kan? Contohnya kita kata ada orang ni, ni aku tolak dekat engkau lah telefon ni. Kan? Aku beli 300 je, engkau ambil lah 400. Kan? Ambil lah 400, aku untung 100 pun okey dah. Kan? Dia kena jujur. Maksudnya betul-betul modal dia beli tu 300 dan untung dia ambil tu 100. Sebab dia bagi tahu. Kalau dia tak bagi tahu tak ada masalah. Kan? Tak wajib pun bagi tahu. Tapi once dia nak buat dia jual beli tu, nak bagi tahu berapa modal dan untung dia ambil, maka dia kena amanah. Padahal dia tak boleh tipu lah. Maksudnya dia beli, dia kata dia beli 300, padahal dia beli tu mungkin 1,5 je. Ambil lah tolak 400, untung 1 je. Dia tak untung 1, dia untung 200,5. Contohnya gitu. Maka dia tak boleh menipu modal dia berapa dan keuntungan dia berapa kalau dia betul-betul nak bagi tahu. Kalau dia tak bagi tahu, tak ada masalah. Tak ada masalah kalau dia tak bagi tahu. Kan? Ini dipanggil musawamah dan juga amanah. Maka al-ghabnu ni, ghaban ni ada terbahagi kepada dua. Satu fahish. Fahish ni yang besar lah, yang akan membatalkan kontrak ataupun akad jual beli. Banyak soalan pun. Sekejap lagi lah saya baca. Okey. So, ghaban fahish, dia akan merosakkan akad kontrak jual beli dan juga yasir. Yasir ni maksudnya yang ringan lah. Okay? Yang ringan maksudnya yang diharuskan, yang dibenarkan. Dia punya konsep dia ataupun dia punya kaedah dia. Kan? Jadi kalau kita sebut kat sini, ghaban fahish, dia membatalkan akad. Memang tipu lah macam tadi tu. Memang tipu. Maksudnya dia kata saya beli harga sekian-sekian, saya jual harga sekian-sekian. Padahal dia menipu. Harga modal dia tipu, harga untung pun dia tipu. Kan? Sebab kadang-kadang orang akan percaya. Kan? Orang akan percaya, saya beli ni 300 je, ambil lah 300,5, RM50 je saya untung, tak banyak pun. Kan? Kawan-kawan, member-member. Kan? Padahal kawan tu beli 100, untung 200,5. Dia tipu kat situ. Jadi itu ghabna yang mana keuntungan itu tidak halal. Okay, keuntungan itu tak halal sebab dia menipu. Kalau awak tak nak bagi tahu, tak ada masalah. Tapi once awak bagi tahu, kena jujur. Contohnya macam perbankan Islam, kan dia beli harga modal rumah tu berapa. Kita tahu harga rumah tu owner tolak 420,000. Contohlah, tolak 500,000. Kita tahu. Itu harga asal pemaju. Tapi bank, sebab bank guna komoditi murabahah, margin keuntungan tu, dia akan bagi tahu maksimumnya, katalah contoh akan pergi 800,000. Itulah 800,000 lah kita kena bayar. Kan? Itu maksudnya jual beli amanah. Kan? Jual beli amanah. Maksudnya bank betul-betul modal yang macam ni dan keuntungannya bank ambil macam ni. Adakah masalah? Tak ada masalah. Sebab betul-betul harga yang asal dan keuntungan yang benar-benar diambil oleh pihak bank, contohnya begitu. Kan? Okey. So tak ada unsur-unsur penipuan. Yang ketiga, yang keempat, tidak boleh ada unsur ihtikar. Ihtikar ni bermaksud ialah sorok barang. Itu mudah ni. Ini semua ada hadis-hadis yang sahih lah tentang isu ni. Qara ni nahar Rasulullah SAW ani bai'i qara dalam hadis Muslim. Ghabnun pun ada hadis yang sahih. Kemudian ihtikar pun la yahtakir ila khati'. Kata Nabi SAW dalam riwayat Imam Muslim, hadis sahih juga, tak boleh melakukan ihtikar melainkan dia berdosa besar. Kan? Jadi di sini nak menunjukkan ihtikar ni apa yang berlaku hari ni. Tak payah pergi jauh lah, bawa contoh beras. Okay. So beras ni makanan asasi. Dulu 47, 48 ringgit kan untuk yang 10 kilo kan. Naik sampai macam tu lah harga dia kan. Nanti kalau ada orang yang cerdik, dia kata jangan makan beras, makan benda lain. Gitu je lah. Dia punya penyelesaian ni paling mudah gitu je lah. Kalau benda ayam naik, jangan makan ayam, makan ikan kering. Kalau itu kita kata tak payah, budak tadika pun tahu. Tapi nak bagi tahunya, asal ihtikar ni, dia adalah satu, ialah dia monopoli, dalam masa yang sama dia sorok barang. Okey, contohnya ginilah. Beras kan harga naik. Rupanya tengok-tengok ada 80 tan disorok. Dan contoh kan. Tapi rasanya betul kan. Jadi maksudnya bila ada sorokan tu, apa tujuan sorok tu? Takkan tujuan sorok saja nak bagi makan tikus apa. Sorok tu supaya nanti bila dah betul-betul tak ada dekat pasaran, baru dibawa keluar. Bila dah bawa keluar, dia tak jual lah 10 kilo RM47. Dia akan jual 10 kilo tu dengan harga RM80. Nampak tu? Jadi dia akan mengambil keuntungan, mengambil kita kata kesempatan ketika mana manusia susah. Ketika mana orang ramai tengah susah.
Padahal patutnya dia keluarkan je lah, jual je lah dengan harga yang sepatutnya. Kenapa nak kena sorok-sorok? Jadi teknik-teknik tu dipanggil ihtikar. Tak kira lah sorok garam ke, sorok gula ke, sorok apa ke dan sebagainya. Maka semua itu mengambil kesempatan di atas kesusahan orang lain dan dia boleh membawa kepada perkara yang haram, yang tidak dibenarkan. Macam banyak soalan ni, saya rasa kena berhenti awal sikit ni. Kan? Maksudnya lagi setengah jam ke, lepas tu kita jawab soalan. Okey, jadi itu konsep dia. Sebab tu ihtikar, dia satu benda yang diharamkan dalam syarak. Dia keuntungan yang tidak halal. Keuntungan yang tidak dibenarkan. Keuntungan yang tidak dibolehkan. Jadi sebab tu, sebab dia barang kawalan. Itulah nanti kita bincang tentang barang kawalan, barang yang tak boleh, suka hati naik harga apa semua kan, dan seterusnya. Jadi makanan asasi, benda-benda yang seperti ini, maka tidak dibenarkan keuntungannya itu mencabar pihak berkuasa. Contohnya kan, mencabar perundangan ataupun mengambil kesempatan di atas kesusahan orang lain. Tapi ada benda yang boleh. Contohnya rumah. Ramai orang mengadu mampu milik, mampu tengok. Rumah kat Lembah Kelang ni nak cari 300 tu payah sikit lah. Kan? 400 kira paling murah dah dapat tu. Kan? Jadi dia dah berlaku satu, maksudnya kenaikan harga tu secara nature, ada orang tawar, ada orang beli, ada orang tawar, ada orang beli, kan. Jadi dia bukan makanan asasi, orang tak makan rumah, dinding rumah orang tak makan. Tapi nak ceritanya, dia boleh, maksudnya berdasarkan willing buyer, willing seller lah. Maksudnya pembeli setuju nak beli dengan harga 600,000. Setuju, kan, sebab pemaju letak kat harga 600,000, kan. Ataupun sekian-sekian. Tu contohnya, sebab dia bukan makanan asasi. Kan, contohnya kenaikan harga kereta, contohnya kenaikan harga sekian-sekian. Tapi kalau ikut satu orang profesor, Dr. Nazir Hamad, ulama besar jugalah dalam bidang fiqh ni, beliau kata apa saja yang menjadi keperluan manusia, bukan sekadar makanan, apa saja menjadi keperluan manusia perlu dikawal. Kan? Perlu diperhatikan. Tamalah tu masuk kereta, rumah apa semua. Tapi kita kata itu perbincangan panjang lagi lah. Cuma yang betul-betul para ulama sepakat, asalnya ialah pada makanan asasi. Sebab makanan asasi ni orang nak hidup. Kan, tak ada rumah beli boleh sewa lagi, kan, boleh lagi benda-benda lain, tapi kalau tak ada beras masalah Malaysia. Itulah dia punya ceritanya. Jadi di sini daripada sudut ihtikar, monopoli, keuntungan halal itu tidak dibenarkan, melainkan dengan mengelak 4 perkara ni barulah nak dapat keuntungan halal. Semua benda ni boleh dielak, mudah aja. Kalau melabu ada panel syariah. Panel syariah yang selesaikan semua ni. Dia akan semak kontrak, dokumen apa semua ni. Kan? Kalau kita berniaga, kena berhati-hatilah kalau kita berniaga tu sendiri. Kan? Takkan jual nasi lemak kena ada panel syariah. Panel syariah datang nak kena check nasi lemak. Kan? Dia punya kontrak tak ada lah. Kan? Tapi secara umum kita kata, perniagaan tu halal lah nasi lemak. Kan? Nasi kena lemak lah. Kalau tak lemak, gharah lah. Dia saya kadang-kadang pelik. Nama nasi lemak, tapi nasi tu tak ada santan, tak lemak. Kalau gitu jangan panggil nasi lemak, nasi santan. Nasi sambal. Tapi macam pelik pula punya nasi sambal. Tapi itulah ceritanya, kenapa nasi lemak tidak lemak? Sedangkan nasi lemak tu mesti lemak. Maksudnya kena ada, di situlah maksudnya kita nak kata, kalau nak berniaga sungguh-sungguh lah, kena elaklah benda-benda yang tak berapa jelas macam tu kan. Santan mahal Ustaz, faham santan mahal kan. Tapi kita nak kata, tak apa, naikkan sikit harga nasi, tak ada masalah. Dulu kita jual RM3, naik RM3.5 sebab santan mahal. Okey je, biasalah berkadaran. Maksudnya kalau bahan mentah itu asalnya dah naik harga, boleh jadi bahan yang dihasilkan untuk jual beli itu pun naik harga. Macam kedai lah, kita pergi makan ikan, pergi makan apa, dulu mi goreng RM7, RM6 dah dapat lah. Sekarang tak boleh, RM8, RM9. Kan? Jadi telur mata dulu berapa? 50 sen, RM1.50, sekarang RM1.50, RM2. Biasalah, sebab dia dah berkait dengan modal-modal daripada awal lagi. Tapi jangan awak nak dapat pada harga yang sama tapi awak terpaksa menipu kat sana. Kan, ikan bilis dah tak ada ikan bilis. Ikan bilis mahal pun faham lah kan. Jadi kita nak kata boleh awak naikkan sikit harga, tak ada masalah, makanan apa semua, sebab tahu kos modal pun meningkat kan. Tapi jangan kurangkan santan, harga sama, bukan kurangkan, tak ada santan kan. Dulu kacang-kacang ada kan, sekarang tak ada kacang dah. Betul-betul nasi sambal. Kan? Timun tak ada dah kan. Jadi tu semua kos. Jadi kalau nak naikkan sikit untuk adakan benda-benda tu, syarak tak mengharamkan. Syarak tidaklah menjadikan satu benda tu diharamkan, kerana faham ada faktor-faktor alami, dipanggil faktor-faktor hukum alam yang memang akan naik apa semua dan sebagainya yang berkaitan.
Okey, so ini 4 perkara untuk mendapatkan keuntungan. Okey, so kita nak tengok berapa isu dalam keuntungan. Pertama sekali, bolehkah menjamin keuntungan atas modal jual beli atau pelaburan? Okey, yang ni benda paling penting. Jamin. Maksudnya takkan rugi lah. Mesti untung. Okay. Pertama kita nak tengok dalam jual beli. Pertama, jamin untung kepada pembeli untuk meniaga. Bolehkah untuk dia jamin? Jamin keuntungan sewa dan lain kepada pembeli. Ini contoh je lah saya buat ni kan. Tapi nak cerita dalam jual beli. Contohnya gini. Kita, kita kata, kita buat produk. So di bawah produk kita akan ada ejen. So kita jamin pada ejen, awak mesti dapat untung setiap satu produk jual ni RM10. Boleh tak kita jamin gitu? Okey. Okay. So maksudnya dekat situ, jamin untung dengan sebab dia jual beli. Itu beza, pelaburan berbeza, jual beli berbeza. Dia ada perbincangan detail kat sini. Okay. Tapi, sebahagian para fuqaha tak membenarkan juga sebab nanti barang tu tak laku. Kan? Barang tu ada expired date. Jadi macam mana nak dapat RM10 tadi tu? Kan? Jadi maksudnya dalam jual beli pun isunya ialah tak boleh juga nak garanti lah ataupun nak jamin untuk mendapatkan balik RM10 setiap satu produk yang dijual beli. Kan? Itu dia punya konsep dia. Dia punya kaedah dia. Kan? Tetapi untuk nak jamin benda yang berkait dengan pihak ketiga, tu kita dengan pembeli. Kan? Tapi dengan pihak ketiga ni maksudnya apa? Pihak ketiga yang menjamin. Macam mana pihak ketiga yang menjamin ni? Kan? Contohnya, baru ni saya ada meeting mesyuarat Jawatan Kuasa Syariah Koperasi Fekra dengan Fadil Ustaz Dr. Zahrudin sekali. Dia panel syariah jugalah, nombor 1 lah. Saya AJK dia. Jadi bila sebut tentang bila Fekra, ni saya buat contoh nak beli jentera. Okay. So dia ada Fekra, ada Koperasi Fekra. Ada Fekra, Koperasi Fekra. Kan. Jadi bukan jentera, menyemai benih, sawit lah. Semai benih. Kan. Jadi Koperasi Fekra dapatkan tunas ataupun benih lah, belilah dekat luar. Okay. Kemudian bila dah cukup biasanya 12 bulan ke apa ke, dia akan membesar lah berapa kaki lah dia punya anak sawit tu dan bersedia untuk dijual beli. Jadi mereka tarik di kalangan ahli-ahli Fekra ni untuk melabur. Melabur apa? Melabur untuk dapatkan jual benih ni, dan benih ni memang tak cukup. Permintaan dia tak cukup dekat luar sana. Okay, permintaan dia tak cukup dekat luar sana. Jadi dalam isu ni, pihak Fekra menjamin kepada ahli Fekra yang melabur tu akan mendapat keuntungan 17%. Berapa persen lebih kurang kot 17%, macam tu kan. Daripada jumlah yang dia telah pun laburkan. Okay. So, jaminan seperti itu tidak dibenarkan. Sebab tu penting saya mak syariah tu. Saya makan syariah. Sebab apa? Fekra sini yang menjamin. Sedangkan nanti tak boleh jual, lepas tu dimakan haiwan ke kan. Khinzir memang suka benda-benda yang melibatkan pucuk-pucuk ni, pucuk sawit apa semua ni. Kan? Kemudian ada pula mati ke, kemudian variant dia tu tak berapa cantik ke apa ke dan sebagainya, bantut ke apa. Itu semua risiko. Itu semua risiko. Maka pihak Fekra tak boleh menjamin untuk dipanggil buyback, beli balik pada ataupun jual balik. Tak boleh. Kan? Sebabnya maksudnya nanti keuntungan tu yang 17% tak boleh jamin macam tu. Melainkan kalau ada pihak ketiga yang masuk campur. Okay, so pihak ketiga ni katalah contohnya syarikat lain ke yang memang akan membeli. Kan? Pasti akan membeli dengan harga sekian-sekian. Maka dia pun kira-kira calculation dia memang akan dapat 17%. Kalau pihak ketiga yang menjamin, itu perbincangan panjang di kalangan para fuqaha. Sebahagian membenarkan, sebahagian tidak membenarkan. Tapi pokoknya tak boleh dijamin oleh pihak yang sama. So pembeli, koperasi, pelabur, pihak luar. Jadi koperasi tak boleh menjamin. Tapi pihak luar maksudnya boleh menjamin bila mana berlakunya apa-apa keuntungan ataupun apa pada 17% tadi. Contoh tu mungkin agak susah sikit lah. Saya buat contoh mudah. Okay. Contoh gini. Kita beli satu barang. Kita nak berniaga lah. Beli satu barang. Kita beli kepada pembekal lah. Okay. Pembekal kata kalau awak beli barang ataupun syarikat lah. Awak beli barang ni, sebagai ejen, awak akan dapat 10%. Kan, 10%. Pasti akan dapat 10%, itu bayaran dia. Itu jual beli macam tu, secara asalnya dia harus hukumnya. Dengan 10% yang akan dibagikan komisen tu. Tapi,
dia tak boleh jamin awak ambil 50 produk ni 50 pasti jual. Nampak tu? Maksudnya awak ambil produk ni 50 jenis, 50 item, maka 50 item ni pasti akan terjual dan akan bagi awak 10%. Kalau harga siap 100, so item 5% akan dapat RM5 lah kot. Betul. 5% dapat RM5 lah. Kalau 10% RM10 kan kalau daripada 100. Okay. So maksudnya dapat RM5. Jadi 5 kalau ada 100 item dia akan dapat RM500. Ni pasti awak akan. Yang tu tak boleh. Sebab daripada 50 item tu tak tahu lagi terjual ataupun tak. Tapi dia boleh sebut yang 10% tu pasti awak akan dapat sebab setiap satu item adalah 5% ataupun 10% keuntungan dia. Kan? Itu salah satulah contoh. Okay. Yang kedua, jamin keuntungan sewa dan lain kepada pembeli. Ini penting sebab orang hari ni dia nak sewakan rumah. Beli rumah, sewakan rumah. Kan? Jadi kadang-kadang tu pihak ejen dia dah buat dah survey dekat situ, contohlah dekat dengan LRT, dekat dengan apa semua tu, kan rumah area situ memang sewa lebih kurang dalam RM1,500 sebulan. Dia pun jamin lah, dia kata keuntungan sewa ni cik boleh dapat 300 ke 4 ke 3 ke 400. Tapi nak kena pandai lah, 3 ke 400 cik boleh dapat. Dengan sewa RM1,500. Tapi bayaran bank RM1,200. Dia pun jamin lah kata gitu. Jamin kat situ, dia bukan sekadar jamin, kita kena tengok. Mungkin kena tanya ke, ni kalau sewa berapa kan market kat sini. Kena tanya, bukan tanya ejen dia akan sebut benda-benda yang bagus lah. Tapi bagus juga kadang-kadang setengah ejen, bukan setengah, banyak lah ejen yang bagus ni, dia akan sebut benda yang tak bagus, maintenance-nya. Kan, ni maintainer ni 20 tahun dah, owner tak pernah bayar. Contoh kan. Jadi, tapi tak apa, itu nanti owner lah yang akan settle kan. Tetapinya nak bagi tahu, dia punya proses tu nak mendapatkan keuntungan tu, dia kena jelas, dia kena clear. Dia kena clear cut lah kat situ sebab dia mirip kepada konsep jual beli. Itu dia punya asal. Okey. Adapun pelaburan, jamin modal pelaburan, jamin untuk pelaburan. Secara umumnya tak dibenarkan. Tak boleh kita masuk satu syarikat pelaburan, dia jamin modal, dia jamin keuntungan. Kan? Jamin modal tu modal akan dipulangkan. Sekian. Kan? Bila jamin modal, dia akan jadi isu sebenarnya dia bukan pelaburan, dia adalah pinjaman. Sebab dalam dunia ni, hanya satu benda je yang orang akan pulang benda yang sama, iaitu pinjam. Pinjam 100. Jadi pinjam tu maksudnya orang akan pulangkan sebab dia pinjam. Wajib pulang lah. Allah kata pulang, Nabi kata suruh pulang, undang-undang kata suruh pulang. Jadi 3 tu cukup lengkap lah kan. Maksudnya kena pulangkan balik. Itu yang dipanggil sebagai pinjaman. Dia bukan pelaburan. Tak boleh. Dia akan, pulangan dia akan pulangan modal, akan mendapat jamin pulangan modal. Itu tak boleh. Sebab dia bukan pinjaman. Dia bukan pelaburan, dia adalah pinjaman. Hanya pinjaman saja yang menjamin akan memulangkan balik modal. Okey, tambah pula jamin untung. Jamin untung jadi riba terus. Mana-mana pelaburan yang menjaminkan keuntungan, dia terus jadi riba. Kenapa jadi riba? Kenapa jadi riba? Sebabnya kerana pinjaman yang kita bagi pinjam, dia dah jamin modal. Maksudnya itu hutang, bukan pelaburan. Namalah kontrak itu pelaburan ke apa semua, tapi dia jamin modal. Maksudnya dia hutang bagi pinjam. Dia akan pulangkan balik 10,000 itu sebab itu adalah modal. Dia tambah pula, saya jamin modal dan saya jamin untung 15%. 15% tu riba. Sebab dia adalah persen ke atas pinjaman tadi yang dinamakan, yang dikelirukan dengan apa yang dipanggil sebagai pelaburan. Kan? Itu benda yang kita perlu sangat berhati-hatilah dalam isu berkait dengan perkara ni. Maksudnya bila ada je pelaburan yang jamin modal, jamin keuntungan, terus reject. Sebab itu tak patuh syariah, undang-undang pun tak patuh, apa semua. Okay? Tetapi kalau dia sebut tu contohnya, dia tak jamin modal tapi dia jamin untung. Dia bukan jamin tapi dia letak 15%. Dia tak kata jamin confirm dapat 15%. Tak, dia kata 15% berdasarkan indicative rate. Indicative rate ni maksudnya keuntungan tahun-tahun sebelumnya. Macam contoh ginilah, kita tahu sijil simpanan SSPN. Okay. Simpanan untuk pendidikan lah. Okay, so simpanan pendidikan tu harus hukum dia. Sebab masuk anak-anak apa semua kan yang belajar semua boleh buka. Okay, simpanan tabung pendidikan tu. Apa SSPN tu, apa dia punya singkatan tu. Tapi SSPN lah nama dia di bawah PTPTN tu. Okay, so dia punya rate dia 3.02% tahun lepas. 2022, 3.02%. Jadi,
Tahun sebelum tu berapa? 290 ke, itu saya tak check lah. Tapi nak ceritanya, kita pun kata, oh, anggaran dia 3% mesti dapat punya. Contohnya kan. Sebab kita dah tahu pelaburan ataupun tahun-tahun sebelumnya dah memang nature dia macam tu. Sama juga dengan mana-mana syarikat pelaburan yang meletakkan anggaran dia contohnya 15%. Kenapa 15%? Sebab tahun 2022 14.5%, tahun 2021 16%, tahun 2020 14%. Jadi dia dah nampak dah. Maka dia pun letak satu figure 14% ni mesti, bukan mestilah, maksudnya biasanya anggaran akan dapat pada kau. Tapi dia tak boleh jamin. Dia tak boleh jamin, cuma dia boleh letak figure tu 15%, insya-Allah boleh dapat. InsyaAllah tu penting. Okay. InsyaAllah boleh dapat. Ini betul-betul pelaburan halal lah. Dia bukan menggunakan, menunggang perkataan insyaAllah tu. Kan? Jadi dia kata boleh dapat. Sebab tahun lepas, tahun sebelum tahun. Mana rekod? Dia tengoklah annual report dia. Tahun lepas punya annual report, tahun sebelum tu annual report apa semua. Dia tengoklah betul-betul, dia kaji lah. Oh memang betul lah, memang betul. Ataupun tengok dia punya result apa semua kan. Kalau macam tu, okey. Tapi dia tetap tak dikira sebagai menjamin. Cuma dia boleh letak figure tu. Sebab tu saya pelik. Syarikat-syarikat yang baru setahun, tak sampai sebulan, 2 bulan, kan? Oh, jamin modal, jamin untung. Jamin modal, jamin untung. Ni ramai orang akan terjerat. Especially orang Melayu kita yang tak faham tentang isu pelaburan, apa itu jamin modal, jamin untung. Kalau ada je pelaburan jamin modal, jamin untung, confirm kena tolak terus awal-awal. Sebab memang menipu. Sebab memang ada unsur-unsur yang tak halal daripada sudut syariah. Melainkan dia tak jamin tapi letak 15% sekadarnya apa-apa yang telah berlaku pada tahun-tahun sebelum. Itu okey. Jadi tu nak kena telitilah, dia bukan sewenang-wenangnya untuk kita masuk pada isu-isu menjamin keuntungan. Okey. B. Tadi A. B. Berapa had maksimum keuntungan yang kita boleh ambil? Okey, had maksimum keuntungan ni tidak menjadi satu benda yang dihalang ataupun diharamkan oleh syarak, kerana ia adalah salah satu daripada benda-benda ataupun perkara yang diharuskan, dibenarkan. Jadi had maksimum keuntungan ni, pertama, tiada had minimum, tiada had maksimum dalam Islam, tetapi mesti tidak ada unsur yang diharamkan nombor 4 tadi. 4 perkara tadi tu. Kan, yang ada apa, benda diharamkan, ada semua tadi, riba, gharar, apa semua tadi, ihtikar, kan, ghabnu dan sebagainya tadi. Tak boleh ada unsur yang diharamkan tu, kan. Jadi dia dapat untung sikit je tapi dia menipu harga dia. Tak boleh lah. Kan? Untung sikit je tapi ihtikar, tak boleh lah. Untung maksimum banyak, berlipat-lipat kali ganda. Tetapi ada unsur-unsur benda yang diharamkan. Jadi yang itu tidak dibenarkan. Itu pertama. Yang kedua, tidak bertentangan dengan undang-undang dan pemerintah. Yang ni biasanya pada isu-isu berkait dengan price ceiling. Kan, jual musim perayaan, kan ada dia punya letak price ceiling. Kerajaan telah letakkan harga bawang, harga ayam, harga apa semua dan sebagainya tu. Kan? Jadi semua harga-harga yang telah diletakkan tu kena ikut lah. Tak bolehlah lebih. Kan? Sebabnya penetapan itu pun dia dah tengok dah tu. Kan dia dah tengok dah, maksudnya kerajaan dah kaji dah, takkan letak macam tu je saja letak kan. Dia akan memang nampak daripada satu sudut, dia akan memberikan kelebihan kepada pengguna sebab pengguna boleh beli dengan harga standard kan. Dan masa yang sama, kerajaan juga akan memerhati kepada para pembekal, akan memerhati kepada para penjual kan. Maksudnya dia boleh untung tak dengan harga ni? Kalau tak untung, tak boleh lah. Maksudnya itu satu kezaliman pula kepada pembekal, satu kezaliman pula kepada penjual. Maksudnya ada untung dan masa yang sama tidak menipu, dalam masa yang sama juga pengguna pun dapat harga yang sepatutnya. Jadi itu semua timbang-tara yang perlu dilihat oleh kerajaan untuk menentukan isu-isu yang berkaitan dengan keuntungan dalam harga. Tapi kita kata kalau benda tu melibatkan barang kita sendiri, benda tu mungkin payah nak dapat dekat pasaran kan, benda tu agak sukar untuk didapatkan ataupun limited edition. Tengok yang orang jual tu apa, baju buruk lah sebenarnya kan. Apa tu, Nike ataupun Nike Gisha tu yang zaman bila punya tu, tahu berapa harga dia? Buruk je baju tu, boleh kalau dapat kat puan-puan mesti buat lap meja, buat apa. Tapi tahu harga dia berapa? Ingat saya 18,000 kot selai tu. Tahun keluaran 1990. Perlu cari ya, Nike Gisha, G-E-I-S-H-A kan, Nike ataupun itu orang-orang yang suka kepada barang-barang bandar, barang-barang yang pelik kan. Jean Levi's tu pada zaman Firaun dulu kot. sebelum apa zaman lama betul kan.
betul-betul zaman lama dulu tu kan, zaman 200 tahun 300 tahun lepas tahu jual ratus-ratus ribu jual. Padahal Levi's tu dah lusuh dah apa semua kan. Jadi ada orang, ada pembeli. Kalau beli dekat pasar malam harga berapa je kan. Tapi nak bagi tahunya ada peminat dia. Ada orang simpan tu kadang-kadang kolektor. Dia nanti dia simpan dia akan jual balik kan dengan harga tu pelaburan sebenarnya. Pelaburan. Tapi kalau tak ada ilmu peleburan lah jadi dia. Jadi nak secara asalnya dia kena ada ilmu isu-isu yang seperti itu. Kan sama juga orang beli koleksi motor contohnya RZ ke kan 125 ke tu motor-motor yang naik harga lah kan dekat Malaysia lah, dekat tempat lain tak naik harga kan, tapi tak tahu macam mana kan. Jadi permintaan dari pasaran apa semua akan menjadikan keuntungan tu dulu beli orang tendang je RZ dulu buat masuk kebun je arwah ayah saya dulu buat masuk kebun je. Jadi tapi hari ni punya style kan motor tu dah ada 70,000, 30,000. Buka kat mudah tu 20-30 ribu tu biasa. Kan dulu beli 2,000 pun boleh dapat kan. Jadi nak cerita dia apa dia? Nak cerita dia kadang-kadang ada benda yang luar kawalan yang tak berkait dengan undang-undang tadi tu. Dia bukan harga barang kawalan, bukan. Benda selain daripada benda tu. Maka hukumnya harus untuk berlipat ganda pun dalam keuntungan tidak jadi masalah. Banyaklah dalil-dalil yang disebut hadis Urwah Al-Bariki dalam riwayat Imam Tirmizi, bagaimana Urwah Ibn Zubair bin Awam jual dia punya tanah arwah ayah dia dan sebagainya dan akhirnya dapat keuntungan 9 kali ganda kan, modal 700 ribu, dapat keuntungan 1.6 juta dinar dirham. Itu dalam Bukhari kan, dalam hadis sahih. Jadi menunjukkan bahawa tak ada minimum dan maksimum, tapi kena jaga apa yang kita sebutkan tadi, dua perkara, unsur yang diharamkan dan tidak bertentangan dengan undang-undang terutama dekat Malaysia. Okey. Pelaburan menuntut modal jika berlaku kerugian ataupun gulung tikar. Di dalam perjanjian apa semua ni pun kena tengoklah. Okey. Jika kerugian maka tidak boleh dituntut. Sebab rugi ni dia bukan rugi atas dasar, dia boleh jadi rugi tu kecuaian dia, terutama dalam mudharabah, pelaburan mudharabah dan beberapa pelaburan yang lain. Kalau rugi maka asalnya mana boleh tuntut sebab kan kena risiko. Nak dapat untung pun kena risiko, nak rugi pun ada risiko dia dan seterusnya. Jadi itu asal. Tapi kalau gulung tikar maka boleh dapat balik modal sekadar mana modal yang tinggal. Contohlah syarikat ni dia beli kursi, beli meja, beli bangunan apa semua, maka perlu dicairkan aset tu dan yang berbaki dan diagihkan dalam bentuk tunai lah secara umumnya. Takkan nak agihkan bangunan, kau ambil sikit bahagian dapur, aku ambil sikit bahagian, kan susah tu. Harta pusaka pun, kalau macam rumah pun biasanya solusinya memang jual lah sebab nak bagi bahagian masing-masing. Kalau melainkan ada kata sepakat lah untuk nak duduk apa dan sebagainya, itu cerita lain. Tapi kita kata secara asalnya dicairkan aset tu. Okay. Jadi liquid lah, dia cairkan dan kemudian diagihkan dalam bentuk tunai. Maksudnya yang berbaki tu itulah yang dapat sebab syarikat gulung tikar kan. Contohnya kena banjir ke kenapa dan perkara-perkara yang berkaitan. Okay. Jadi ini antara isu-isu lah yang saya cuba ringkaskan kita bincangkan dalam isu yang berkaitan dengan jual beli ataupun untung dan rugi dalam Islam yang kita sebutkan. Okay. Jadi saya rasa cukup dulu kot dekat situ. Saya tengok persoalan-persoalan ni banyak nampaknya. Okey, jadi kita tengok satu persatu insya-Allah. Okey, soalan yang pertama. Maknanya kalau dia terbuat apa-apa, dia dapat komisen, haram ke pendapatan yang dia terima hasil daripada usaha orang lain? MLM apa statusnya? MLM Maharaja Lawak Mega memang gharar pula. Memang dia adalah benda yang melalaikan lah kan. Bukan. Dia cerita tu multi level marketing kan. Jadi multi level marketing pertama sekali, cara dia mendapatkan komisen tu kena ada 6 syarat. Apa syarat dia? Pertama, syarikat yang buat MLM tu mesti berdaftar, berlesen. Sama ada lesen 1967 ataupun lesen 2016. Itu paling latest, akta syarikat lah. Yang kedua, dia mesti juga dapat lesen akta anti ataupun akta skim anti piramid 1993. Maksudnya dia LMN punya akta lah, secara ringkas ML punya akta. Tu pertama, mesti dapat lesen. Maksudnya yang nak buat tu, yang syarikat tu mesti dapat lesen. Tu yang pertama. Yang kedua, dia punya tempoh bertenang. Bukan bertendang, tempoh bertenang. Okay. Tempoh bertenang ni maksudnya ialah kita nak jadi ejen tu, kita bukan dipaksa. Kita ada 10 hari. Biasanya 10 hari lah patutnya kena letak dalam kontrak. Memang kena letak 10 hari tempoh bertenang tu. Siapa-siapa nak jadi downline yang ada ni kan. Jadi dia kena
Ada tempoh. Maksudnya kalau dalam tempoh 10 hari tu dia diam, dia tak masuk, kita tak boleh paksa dia. Tapi kalau dia masuk lah. Itu dia punya konsep dia. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, yuran yang minimum. Yuran nak masuk tu kalau bayar RM5, RM10 okeylah untuk apa application form untuk surat isu-isu surat ke isu-isu kontrak ke ataupun isu-isu admin pengurusan apa semua okey. Tapi kalau nak masuk kena bayar 200 100 itu confirm bukan MLM yang patuh syariah. Kan itu adalah rolling duit. Dia akan bagi tadi based on duit awal-awal yang kita masuk apa semua tu, itu akan jadi isu. Okey, itu yang ketiga. Yang keempat, daripada sudut produk. Produk tu kena halal. Produk kena halal bermaksud dari sudut perundangan, kalau perubatan KKM, jangan main cop-cop je KKM, nombor-nombor siri palsu apa semua tu. Tu penting tu. Kan, bukan produk sampah apa semua tu, kan. Bukan produk timbang kilo ke apa benda semua, tapi betul-betul kalau perubatan kena ada KKM lah. Tapi kalau dia produk halal, kena cop halal JAKIM. Tak kira lah hari ni penapis saya ke apa, pun kena ada persejalan halal JAKIM. Jangan main-main. Nanti bulu dia ke, dia punya filter dia ke apa dan sebagainya tu, tu kena check. Kan batu ambil kat mana, pemprosesan tu ambil kat mana, kan pasir kat mana, kan contohlah kalau guna kaedah tu kan, ataupun mesin dia buat apa dan sebagainya, kena semak. Okey, itu yang ketiga ke keempat tadi. Keempat kan. Okey, yang kelima ialah daripada sudut dia punya nak kena semak. Ni tuan-tuan boleh semak sendiri je, boleh tanya je kepada syarikat tu kan. Okey, iaitu pembayaran komisen. Okey, pembayaran komisen ni dalam bentuk apa? Sebab biasanya kalau kontrak yang patuh syariah ni dia boleh pakai jualah, dia boleh pakai hibah masyurutah, dia boleh pakai dia boleh pakai juga wakalah bil ujur kan, wakil dengan bayaran komisen. Maksudnya jadi ejen tu jadi wakil dapat pembayaran komisen kan. Jadi itu yang kelima. Yang keenam pula nak kena semak juga adalah daripada sudut dia punya skim piramid tu. Tengok. Sebab biasanya layer dia ada satu layer. Satu layer ni mudah sikit nak check lah. Saya dulu pernah check juga MLM, tapi MLM tu buat tudung. Saya pernah check. Dia ada satu layer saja. Satu layer ni maksudnya syarikat, lepas tu ejen. Habis selesai kat situ je. Kan? Maksudnya mudah lah. Maksudnya nanti pembayaran komisen semua kepada ejen lah. Ejen buat jual beli apa semua. Ejen jual, dapatlah keuntungan. Kan? Dapatlah komisen. Tapi yang masalah dia ialah ejen, leader, bawah leader ada downline, bawah dia ada lagi, bawah dia ada lagi. Ada moyang dia, ada datuk dia, ada nenek dia, ada anak dia, cucu semua ada kat situ. Kan? Jadi yang itu kena check satu persatu lah. Itu kena ada kelulusan daripada sudut patuh syariah. Jadi 6 perkara tadi tu, kalau ada, dicek betul-betul, maka kita boleh masuk. Kan? Jadi komisen yang kita dapat, MLM tak semua haram. Sebab tu saya kata tadi, bila ikut garis panduan dia, yang telah ditetapkan oleh JAKIM 2013, salah seorang yang check panel tu Dr. Zahrudin lah. Dr. Zahri Abdul Rahman, supaya MLM ada yang halal, ada patuh syariah, tapi dengan syarat ikut guideline. Dia bukan sekadar ikut tu, dia mesti on paper, mesti sistem, mesti disemak oleh penasihat syariah. Okey. Soalan yang kedua. Pesara kerajaan dah tak bekerja tapi dapat pencen bulanan. Ini bagaimana keadaan? Ini tak ada masalah. Ini berdasarkan khidmat dia dulu. Kan? Dia ibarat mudahnya macam kita dah ada perkhidmatan dulu. Macam KBSP yang melayakkan dia dapat KBSP sebab dulu dia bekerja. Kan? Jadi bila dah pencen dia dapat KBSP. Sama juga tentang pencen, so berapa persen? 40% ke berapa kan? Dia ada dia punya kiraan-kiraan tu daripada gaji dia yang sebenar, maka dia dapat pencen. Tak ada masalah pun. Sebab dulu dia pernah berkhidmat dan atas jasa tu mengenangkan khidmat dia, maka dia pun dapatlah berpencen. Kan? Cumanya yang mereka duk bincang sekarang ni, kalau jadi MP, jadi YB semua tu macam mana pencen, dah berapa tahun dah boleh dapat pencen. Itu cerita lain. Itu bincang di sebalik tabir lah kan, di parlimen lah. Tapi nak ceritanya dari sudut orang-orang biasa, kerja kerajaan tetap dan berpencen, kan, tetap dan berpencen, tak ada masalah sebab dia telah pun berkhidmat dan dia mendapatkan apa yang sepatutnya. Cuma kalau nak bincang pun adakah perlu apa kita panggil, agihkan secara harta pusaka ke ataupun sebagainya, secara umumnya taklah. Itu agih atas suka sama suka kan. So anak-anak semua tu kena berbincang sebab dia akan dapat selepas mana masa berpencen tu kan. Jadi ataupun gratitude ke apa dan sebagainya, tu semua berkait dengan benda-benda yang dibenarkan secara halal. Okey. Saya nak suka harga siap-siap senang. Itulah kan. Harga siap-siap. Barang kos je dan nak beli macam additional charge. Tu pun penting juga. Dia kena hidden charges apa semua tu kena jelas.
Kalau tak dia menipu lah. Kan contoh macam tak payah pergi jauh. Kita kata harga termasuk pos ke percuma pos. Kan? Kalau orang kata harga termasuk pos, orang tak berapa suka sangat nak beli. Sebab termasuk pos. Tapi orang kata percuma pos, padahal dah termasuk dalam harga barang. Itu pun mengelirukan tu. Maksudnya dia kena jelas betul-betul. Kalau percuma pos, percuma pos. Kalau dia memang termasuk pos, termasuk pos. Kan? Okay, itu dia punya konsep dia. Okay, terbaru ni kes di mana founder meletakkan syarat untuk membeli barangan vendor sebelum membeli trip jualannya. Syarat sebegini menyebabkan pelanggan terpaksa membeli barangan vendor lain. Adakah sistem ini dibenarkan? Secara umumnya masalah. Kenapa nak kena syarat beli barang? Kita nak jual barang, bukan nak beli barang. Tapi ada jenis-jenis MLM apa semua ni yang seperti itu. Hak tu nak kena semak, dia tak totally haram. Tak boleh kata haram. Kena tengok kalau ada panel syariah dia, apa justifikasi panel syariah sebut boleh jadi benda tu harus. And sebagai apa? Sebagai nak bagi tahu bahawa dia ni kos apa ataupun dia ni atas dasar kontrak apa kena beli ni. Sebab asalnya ejen satu hal, beli satu hal, dia dah bergabung kat situ. Dapat jadi ejen kena beli. Kan? So kat situ asalnya kontrak dia jual beli satu. Yang kedua ialah kontraknya adalah al-ujrah ataupun dipanggil ijarah, bukan ijarah, apa jualah ataupun komisen. Melayakkan awak untuk dapat komisen ni, untuk masuk ni awak kena beli barang. Itu jadi confuse kat situ. Ni akad jual beli ke, ni akad jadi untuk komisen. Syarat apa benda semua tu kan. Sebab asalnya tak disyaratkan beli. Sepatutnya dalam MLM tak syarat beli barang tu. Kenapa pula saya nak kena beli 2 helai tudung kalau saya nak jadi ni? Tak perlu. Kalau saya nak beli volunteer tak apa, tak ada masalah. Sebab saya seakan-akan macam pembeli di luar. Tapi bila mana disyaratkan beli tu, secara umumnya dia ada problem kat situ. Tapi kena tengok justifikasi dia kenapa disyaratkan itu. Ni saya tak tahulah. Saya pun tak tahu ni Kedah ke Ustaz boleh kat cerita lain ke. yang kes tu dia macam ni, bukan ejen yang kena beli. Pembeli nak beli barang dia tu kena beli barang vendor yang diletak dalam kedai dia juga. Bila beli barang vendor, yang nak beli tu wajib ke kalau dia nak beli? Kalau dia nak beli, itu tak ada masalah. Kalau dia nak beli dia kena beli barang lain sebelum dapat beli barang tu. Maknanya dekat kedai dia ada vendor lain letak barang-barang. Jadi nak beli satu produk yang dia punya, yang kedai tu punya, kena beli produk vendor dulu baru dapat beli. Tapi dia dah bagi tahu syarat tu jelas. Maknanya kita ada pilihan lah Ustaz kan. Kalau kita tak nak beli tak payahlah. Kalau kata macam tu pilihan kita tak ada masalah. Tapi kalau dia wajibkan beli itu problem. Sebab patutnya tak mewajibkan beli kan. Tapi kalau kita pilihan, tapi dia kata dia utamakan vendor dulu. Barang-barang vendor sebab ialah faham lah. Tujuan dia katanya tujuan dia nak support vendor. Betul, faham. Betul, faham. Jadi kalau dia tidak memaksa tidak jadi isu. Tapi kalau kata nak masuk kena beli 2 item, itu problem lah. Itu problem. Jadi kalau dia tidak ada paksaan semua, cuma dia utamakan mesti beli dulu barang vendor lain sebelum barang kedai dia sendiri ke apa ke, itu tidak jadi isu lah daripada sudut syariah. Kerana Ustaz, dia hanya Ustaz, macam adik saya ada buat glamping kan. Lepas tu kita orang buat syarat siapa yang sewa kemah tu mesti bayar sekali dengan barbecue untuk 2 orang. Maksudnya setiap kemah yang dia sewa tu dia mesti bayar sekali include dengan barbecue packs untuk 2 orang. Macam tu boleh? Kalau ikut harga asalnya yang untuk camping apa semua tu, berapa harga untuk kemah tu? Katalah harga kemah tu, katalah harga kemah tu 400 kan? BBQ? Jadi barbecue untuk 1 orang dewasa 50. Jadi kena ambil lagi 2 orang, minimum kena ambil 2 orang. Jadi maknanya tak kena tambah lagi 100. Maksudnya kalau dia tak ada paksaan lah kalau orang nak sewa kemah tu. Tapi kalau dia nak sewa kemah tu kenalah ikut syarat tu. Okey. Ikut international punya garis guideline, Malaysia juga, dia tak boleh lebih 1/3 including kepada dia punya harga asal kemah tu. Maksudnya kalau 400 jadi 50 kurang 1/3 lah. Kurang 1/3 lah. 102. 102 orang? 2 orang. Minimum 2 orang. Maknanya 100 lah. 100. 100 daripada 400. Boleh Ustaz? 100 daripada 400 dianggap boleh lah dari sudut asasnya. Sebab dia di sini tau. Sebab dalam fiqah dia daripada sudut asalnya dia satu tabi', satu lagi usul. Usul ni maksudnya harga asal dia kita nak jual tu kemah.
Okay. So tabletnya yang mengikut di sebaliknya itu apa dia? BBQ. Kan? So BBQ tu maksudnya dekat situ ialah dia tak boleh lebih daripada harga 1.3. Dia tak boleh kemah 200, BBQ 200. Yang itu tak dibenarkan sebab dia asalnya kita kena asingkan. Maksudnya hak ni produk kemah, hak ni produk BBQ add-on kat dalam tu. Tapi sebab package dan syarat tu tak melebihi 1/3, maka dia harus daripada sudut syariah. Oh, tu patut kena bayar tu panel syariah dah selesaikan yang satu isu. Okey, terima kasih. Okey, baik. Okey, itu dia punya kaedah dia. Itu dia punya cara dia. Okey, tak payah beritahu sebab apa orang kata untuk okey. Baru ni ada minggu MSAM. Ada yang menang peraduan dapat rumah, kereta dan lain. Adakah boleh terima sebab kita tak tahu hasil dari mana dapat tu pelaburan yang ada unsur judi atau tidak sebab banyak syarikat terlibat. Kalau isu ini dia tak boleh simplistik, tak boleh semudahnya sebut benda tu haram. Daripada MSSM tu nak kena detail mana syarikat yang terlibat, mana syarikat yang dia punya berapa banyak dia punya share ke dalam tu. Dan satu lagi, kena bayar yuran ke tak? Tak kena bayar. Tak kena bayar apa percuma. Jawab soalan saja. Okey, so maksudnya jawab soalan saja dah tak ada isu kat situ, tak ada unsur judi lah. Tapi nak kena tengok syarikat yang terlibat tu, kau ada daripada konvensional ke, daripada apa ke, tu kena detail. Jadi situ je lah, maksudnya tengok kepada syarikat-syarikat yang bergabung tu, dekat situ nak tengok daripada sudut mana syarikat yang terlibat. Kalau majoriti syarikat terlibat tu adalah bisnesnya halal-halal lah. Majoriti saya sebut, majoriti tu banyak mana? 33%. Maksudnya 30%, maksudnya 66% adalah syarikat-syarikat yang terbabit itu adalah yang sepatutnya. Yang halal lah sepatutnya. 30% tu, 33% tu besar tapi dia bawah pada 33%. Maksudnya kalau hanya ada satu syarikat, dua syarikat je, itu ada unsur-unsur kemaafan lah dekat situ. Tapi lebih cantik kalau dapat tu kita cleansing lah. Cleansing tu maksudnya dapat menang kereta. So kereta nilai 50,000. Tapi kita dapati ada satu syarikat, dua syarikat tu, ada 10 syarikat, tapi satu syarikat, dua syarikat tu tak patuh syariah lah, daripada sudut tu dia ada unsur-unsur, adalah konvensional ke apa dan sebagainya. Maka kita cleansing lah berapa yang kita mampu, kan? Katalah berapa ratus ke apa semua, itu dia punya kaedah dia. Okay? Sebab asal masuk tu dah percuma lah. Di situ dah ada unsur dari sudut syariah, dah tak ada isu. Cuma nanti dari sudut pendetailan syarikat-syarikat yang masuk tu. Mohon pencerahan tentang status urus niaga yang guna kaedah sistem affiliate dalam urus niaga masa kini. Tak ada masalah. Affiliate harus. Tapi affiliate tu kena dicek lah oleh panel syariah dia. Kena cek lah. Maksudnya panel syariah yang ketentukan tadi dia punya tu. Affiliate tu, dia sistem agent dia, kalau secara asasnya, dia syarikat hanya dengan affiliate je. Tu tak ada isu. Pembayaran jelas, komisen berapa, apa semua dan sebagainya. Tu ikut yang 6 perkara tadi tu. 6 perkara tu dapat kat mana? Boleh rujuk Garis Panduan JAKIM 2013 tentang MLM. Kalau semua, tak payah kita tanya ada panel syariah ataupun tak. Kita tengok je. Tengok borang, tengok apa semua tu. Tengok 6 syarat tu. Dia tepati ke tak? Ada lesen tak? Ada apa tak? Ada komisen macam mana? Dia punya tempoh dia macam mana? Dia punya apa macam mana? Produk dijual macam mana? Itu je lah, clear. So maksudnya, apa-apa affiliate, kena tengok kepada 6 perkara tu. Dan apatah lagi yang menjalankan isu-isu seperti mana MLM tadi, refer juga kepada isu yang kita sebutkan tadi tu. Nasi lemak. Nasi kurang lemak. Kurang kasih sayang nasi tu. Sebab dia tak cukup lemak. Nasi sambal lah, nasi sambal. Kalau pembeli minta kurang harga, peniaga kata, okey, tak lepas modal. Tak lepas modal, sedangkan sebenarnya lepas harga modal. Adakah termasuk dalam menipu? Masuk kat situ, ada unsur muslihat lah. Kan? Tak lepas modal tu, padahal sebenarnya dia tak payah beritahu. Kenapa nak perlu beritahu tak lepas modal ke apa? Tak payah beritahu. Itu rahsia kita. Kalau kita buat jual beli, secara musawamah tadi. Kalau kita buat beli secara amanah, kita kena letak tu. Kena beritahu tu, tak lepas modal tu modal berapa? Secara jujur. Untung berapa? Sebab tu tak payah sebut. Tak payah sebut lepas modal ke untung berapa, tak payah jelaskan kat situ. Sebab dia adalah jual beli asalnya musawamah. Tak perlu tahu pun. Yang penting jual beli tu dah berlaku. Dan ni saya faham. Antara teknik lah untuk menarik pembeli. Sebab tu dia kata tak lepas modal lah, modal dapat untung RM5 lah. Padahal dia menipu. Maka yang tu termasuk daripada benda yang tak dibenarkan tadi. Okay. Ingat modal kos barang, itulah dia kena masukkan sekali kat situ. Bukan kos barangnya, kos dia, masa dia, kos literate, kos apa kalau melibatkan kedai apa dan sebagainya. Jaminan atas benda luar kawalan. Okey, dalam isu-isu jamin ni, jamin ialah benda-benda asalnya, benda yang boleh dijamin lah. Kan? Kalau benda macam pokok, macam apa tu, asalnya dia tak boleh dijamin. Dijamin keluar buah 3 tahun.
3 tahun tak keluar lagi, 8 tahun baru keluar. Tu tak boleh lah. Sebab tu isu pajak tanah, bukan pajak tanah. Jadi pajak tanah, pajak pokok, pajak buah. Tu nak dia tengok teliti tu. Kalau pajak tanah tak ada masalah. Pajak tanah tu, tanamlah apa pun, hasil apa semua tu ikut kita lah, rezeki kita lah kan. Okay, tu satu. Kalau pajak kepada pokok, problem. Sebab pokok mesti nak kena ada hasil. Pokok tu mesti nak kena ada hasil. Bila tak ada hasil, patutnya kita kata 3 tahun, musangking dia dah berbuah 3 tahun. 3 tahun tu nak kena berjaga betul-betul, baru 3-4 tahun boleh buah. Itu pun 4 biji je. Sebiji makan tupai, sebiji lagi gugur tak elok, sebiji je boleh makan. Kan? Jadi kita kata ada risiko besar kat situ. Maka risiko tu dia tak boleh, tak apa, inilah risiko yang kita kena tanggung. Tak, awal-awal lagi tu dah problem dah. Sebab awak sengaja mendedahkan kepada benda yang tak pasti. Kan? Mempajak pokok apa semua benda yang tak pasti. Kan? Okay, yang ketiga, pajak buah. Pajak buah, once buah pokok tu berbuah, ada buah, kita pajak buah tu. Yang tu tak ada masalah. Sebab kita dah jelas, maksudnya buah tu kita nak 2 tan, buah tu kita nak 3 tan. Tu detail lah daripada sudut syariah tentang isu itu. Okey. Ada satu situasi seorang customer nak tukar spare part kereta. Okey, dia berjanji dengan tauke bengkel untuk datang esok sebab spare part tu tak ada stok. Customer ni saja je tanya harga barang yang sama di bengkel lain. Bengkel tu letak harga lagi murah. So dia terus buat dengan bengkel yang lagi murah. Berusaha ke Ustaz dengan owner bengkel tu. Ini dari sudut berjanji ni dia ada 2. Satu dipanggil qadaan, satu lagi dinayatan. Kan? Qadaan ni dari sudut perundangan. Sudut perundangan biasanya dia dari sudut perundangan dia agak kuat sikit daripada sudut hukum tu. Dia kena tunaikan perjanjian dia. Contohnya, saya berjanji akan mengembalikan nafkah isteri saya, tu dekat hakim kan. Sebanyak sekian saya akan membayar kan. Padahal nafkah tu dah wajib dah. Bila dah janji jadi lebih double kali wajib lah. Jadi itu dari sudut perundangan. Saya berjanji akan itu sudut perundangan dah naik mahkamah. Tapi kalau dekat kedai-kedai apa semua ni dari sudut agama je lah. Walaupun dia tak Islam tapi kita berjanji nak kat kedai kita batalkan bagi tahu balik lah. Sorry dah tak dapat nak bagi tak dapat nak pergi, tak dapat apa ke dan sebagainya. Kan jadi ini tak ada isu dari sudut jual beli tu. Dia isunya adalah dari sudut janji dari sudut agama saja kan. Jadi patutnya kita dah janji kat dia tapi tiba-tiba jumpa saya. Sebab tu survey dulu. Survey dulu, tengok dulu. Tak apa, saya kata saya survey dulu, tengok harga berapa, tanya dulu. Sekian. Tanya sebelah kedai-kedai lain kurang RM30. Why not? Pergilah pada yang kurang RM30 tu kan. Ini dari sudut agama saja. Dia tak libat sudut akad haram jual beli apa semua, tak ada. Okey. Baju bandar Vespa 30k. Mahal tu. Ustaz. Macam, ya. Ada soalan lagi. Ustaz, kalau kita ambil deposit customer beli barang kan. Okay. Lepas tu kita dah cakap barang sampai dia kena jelaskan bayaran balik dalam masa tempoh katalah 2 bulan. Lepas 2 bulan dia tak jelaskan tempoh bayaran balik, lepas tu deposit tu burn. Sah ke macam tu? Sah. Ikut pandangan Imam Ahmad diharuskan untuk deposit taking. Sebab deposit taking itu adalah untuk melindungi penjual. Kalau contoh tak jadi ambil ke, sebab contoh benda-benda ni terutama isu-isu berkait dengan custom made kan, barang-barang yang ditempah yang memang dah buat kan, so ambil kek tiba-tiba tak ambil. Sebab tu penting ambil deposit tu. Kan orang beli makanan 50 plastik tiba-tiba tak datang contohnya kan. Jadi benda-benda tu sangat penting, deposit harus. Cuma mazhab Syafi'i baik Arban jual beli deposit ni dia agak tak berapa digemari dalam mazhab Syafi'i. Tapi kita kata Imam Ahmad dan sebagainya mengharuskan atas dasar nak cover kos kepada penjual. Hukumnya harus. Okey. Keluarga adakan tabung keluarga. Sebulan bayar RM50. Bila diadakan hari keluarga, ada pertandingan. Pembelian hadiah diambil dari duit tabung. Bolehkah cara tersebut? Okey. Di sini, dia kena tengok beberapa perkara. Yang pertama sekali ialah tabungan RM50 itu secara sukarela lah. Secara umumnya kan. Secara sukarela, tu satu. Yang kedua, bukan semata-mata pertandingan itu tujuan utama. Bukan pertandingan itu tujuan utama. Kan? Maksudnya ialah bukan kita kumpul duit ni nak buat pertandingan. Kalau kumpul duit nak buat pertandingan untuk beli hadiah, confirm judi lah. Itu memang tak boleh lah. Tapi yang ni saya faham. Dia bukan kumpul duit untuk buat pertandingan. Tetapi dalam masa selingan saja. Maksudnya nanti aktiviti keluarga nak pergi bercuti ke apa. Tapi dalam tu adalah sikit aktiviti yang melibatkan apa seperti ni tadi. Dan daripada sudut hukum benda ni ada helah berkait dengan judi jugalah, tapi sebenarnya dia tak berat kepada judi, maka hukumnya adalah diharuskan, dibenarkan daripada duit tabung tu, kerana bukan duit tabung tu core dia ialah buat pertandingan. Duit tabung tu core dia adalah untuk
macam khairat kematian keluarga lah. Kalau ada keluarga yang susah, bantu juga. Kalau ada sekian-sekian kan. Jadi maksudnya jumlah tabungan keluarga tu untuk membantu di kalangan adik-beradik apa dan sebagainya, maka hukum harus. Cuma adalah sekali buat aktiviti keluarga ke, hari keluarga ke apa, ada sikit pertandingan guna duit tu. Maka di situ dia hanya selingan dan dia bukan daripada asalnya tujuan utama untuk yuran dalam pertandingan apa semua dan sebagainya. Maka itu termasuk daripada perkara yang haruslah. Saya tak nafikan, mungkin ada yang kata haram dan sebagainya. Kerana saya melihat benda ni adalah dia bukan tujuan utama yuran tu, collection tu untuk pertandingan. Di situ dia punya hujah dia. Kan, sebab dia hanyalah aktiviti sampingan saja, suka-suka di kalangan ahli keluarga dalam isu tu. Okey, kemudian so dalam isu apa tadi saya terlepas tadi? Okey, ada soalan lain lagi? Pasal deposit tadi saya jelas sikit. Deposit. Okey. Deposit tadi kata contohnya kata kita apa homestay. Kita homestay lepas tu bayar deposit dulu. Jadi. Bila tak jadi, kita layak dapat ni ataupun burn di situ je. Okey. Secara asalnya tak ada masalah sebab kita kadang-kadang kita kena cover cost lah. Cover cost apa? Contohnya patutnya ada orang lain nak masuk, ada benda-benda apa, maksudnya ada orang yang nak ni, tapi tiba-tiba bila dia tempat tiba-tiba tak jadi. So layak tak kita mengambil deposit tu? Layak. Bila kita letak deposit tidak akan dipulangkan, maka hukumnya harus untuk kita ambil kerana kita nak cover cost daripada kehilangan, katalah contoh homestay katalah 500 sehari, kata contoh kan. Kita ambil deposit 200 ke 150 ke macam tu lah. Jadi kita harus tak ambil, harus ambil deposit tu kerana ada orang nak masuk tu kita tolak. Kita tolak kerana ataupun mungkin tak ada orang masuk tapi untuk cover cost kita kan, cost kita lah. Maka pada waktu tu untuk mengambil deposit kalau diletakkan dalam syarat maka hukumnya harus kerana pertimbangan yang seperti itu. Walaupun saya kata mazhab Syafi'i agak tak gemar, tapi ada pandangan Imam Ahmad dan sebagainya mengharuskan atas dasar muamalat semasa. Memang sukar untuk nak dielakkan, takut ada unsur penipuan, takut ada unsur-unsur tak jadi ambil lah, memang ada unsur scam, benda-benda macam tu perlu diperhatikan. Okey, wallahu a'lam. Ustaz, nak confirm balik pasal yang pelaburan ASB yang dekat pernah tanya Ustaz daripada tahun 70-an tu dan langsung tak digunakan, tak dikeluarkan. Dan Ustaz ada cakap tahun 2019 Fatwa Selangor 30% tu dari dividen yang bukan modal kita kena cuci sebelum keluar zakat. Kemudian 2023 mungkin 15% saja kan Ustaz. Jadi nak confirm balik sebab dia tak pernah, arwah ni dia tak pernah keluarkan langsung sejak tahun 70-an. Jadi dia memang dah tak tahu pokok dia berapa. Macam mana kita nak confirmkan yang itu pokok sahaja? Kita kena pergi dekat PNB ke apa ke untuk settlekan benda tu? Cuba tengok ada tahun sampai tahun berapa dia boleh bagi. Sampai tahun berapa dia boleh bagi untuk dapatkan penyata tu. Jadi kita try tengoklah daripada situ dan kemudian kita andaikan. Maksudnya kalau lah contohnya berapa sebulan arwah letak apa dan sebagainya, maka tahun-tahun sebelum tu lebih kurang yang tu jugalah. Maka yang tu kita campur semua sekali, itu modal. Itu modal. Makanya balance daripada tu semua dividen lah. So modal boleh ambil semua. Dividen itu terpulang 15% ke ataupun 10% sekadar mana yang mampu, maka cuba untuk claimsikan 5% ke. Itu terpulang kepada dipanggil sebagai kekuatan keimanan. Makin banyak dia tu makin baguslah. Makin sikit pun tidak jadi masalah. Sebab yang penting kita kata secara umumnya dia adalah satu benda yang diharuskan. Itu dana utama. Kita kena calculate baliklah dalam tempoh berapa daripada tahun 70-an, lama sangat kan. Tak, ni je maksudnya kita ambil tu ambil secara anggaran sebulan berapa dipotongan. Okay. So ambillah dalam 2-3 tahun tu anggaran potongan dia lebih kurang dalam katalah contoh setahun tu katalah 3,000. So 3,000 tu yang sebelum-sebelum tu kita andaikanlah mungkin 2,500, mungkin 2,000, lebih kurang macam tu lah. Kan? Sebab kita tak ada dasar secara jelas sebab dah lama sangat kan. Dia guna kaedah anggaran tu. Okey, faham Ustaz. Terima kasih. Okey, saya rasa tu je kot. InsyaAllah nanti kita sambung lagi. Kita serah balik pada Kak Liza. InsyaAllah. Ya, Alhamdulillah Ustaz. Banyak soalan tu sebenarnya betul-betul nak tanya. Sebab tajuk penting, sebab dia melibatkan hukum hakam halal haram kan. Jadi muamalat ni dalam kehidupan kita kan, takut jadi darah daging. Ya, Alhamdulillah Ustaz. Terima kasih banyak atas pencerahan Ustaz. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah al-As.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa taqabbal min sanatikum innaka amanu wa amilus solihat wa tawassabil haqq wa tawassabis sabr. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, terima kasih semua. Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Sama Ustaz. Okay, lagi insyaAllah. Terima kasih Liza. Kesyaratan KCC ya. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.